oleh malaikat, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertanyaan kita tu kalau boleh biar selamatlah. Atas dunia kita segala serba-serbi yang kita buat atas dunia ni, kita kena ingat ada persoalan dia di hari akhirat. Kalau perkara itu yang tidak membantu kepada mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat kesusahan di hari akhirat. Kalau atas dunia ni kita buat sesuatu untuk dapat membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat kesenangan di hari akhirat. Batulah serba-serbi atas dunia ni, hadir majlis ilmu, kita tolong pasang mikrofon, pasang speaker. Kenapa pasang speaker ni? Ni perbuatan ni, gerak-geri kita untuk nak membantu, memudahkan suara. Semua dapat pahala semua kalau kita buat tu niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana majlis ilmu. Semua serba-serbilah. Kita baiki motor. Kenapa baiki motor ni? Untuk apa baiki motor? Orang jadi pomen. Kenapa jadi pomen? Semua urusan di luar sana. Beri kucing makan, tanam pokok bunga, tanam sayur, berurusan di mana-mana sahaja, gerak-geri kita dicatat dosa dan pahala. Ya, na'am. Jadi kita kiralah kita nak buat apa dia. Sebab itulah penting hidup kita ni bukan untuk nak hidup di sini, adalah kita ni untuk di akhirat. Kita ini adalah sebab itulah saya bukan nak camping ni. Tapi kena ngundi juga kan. Jadi wajib. Duduklah gabungan mana. Sebab dia ada agenda. Dia ada agenda. Semua tu orang-orang yang bukan Islam, dia ada agenda. Tapi kalau dia duduk dengan gabungan yang dia tu patuh dengan gabungan yang terbesar, patuh dan dia aku dan dia faham, yang tu kita boleh pilih dia. Dan dia golongan yang minoriti. Kita tengok sendirilah, kita kaji. Dalam gabungan ni siapa yang majoriti, siapa yang minoriti. Ni saya secara umum untuk kita fikir. Mana yang lebih sedap tengok? Rumah kita warna merah dengan rumah warna biru, mana lebih senang tengok? Dah, itu dia. Rumah warna putih lah senang tengok tak? Habis. Itu saya tak ada kempen apa-apa nah. Pilih-pilih lah, walaupun orang tahu saya ni siapa dah. Ya. Baik, insya-Allah kita akan sambung. Muka surat berapa dah? 50. Nak habis dah kita ni. Muka surat 50, kisah kewafatan. 51 kah? Kewafatan Rasulullah tu dah? Ayah dia meninggal belum? Bapa Nabi. Kita berhenti kat situ lah. Kita berhenti dekat peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin Allahumma amin. Kisah kewafatan orang tua baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan makna kisah ni, bukan, kalau kisah tu panjang. Ni cerita maklumat tentang kewafatan orang tua. Orang tua ni maksudnya ayah. Ayah kepada Rasulullah SAW. Ayah dia nama apa? Nama apa dah ayah dia? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham. Hisham mana? Bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Cukup sekat tu lah. Kalau dapat hafal semua, alhamdulillah. Tu nama bapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapanya meninggal ketika baginda masih di dalam kandungan pada umur 18 tahun. 18 tahun tu bukan kandungan dia. Ayah dia umur 18. Ayah dia tu meninggal
umur 18 tahun dia menikah tu dalam umur berapa wallahu a'lam, 17 ke kan? Muda lah. Orang Arab ni umur 16 17 tu dah macam orang tua dah dia punya jambang tu. Kandungan dalam kandungan pada umur 18 tahun di bumi Madinah. Madinah dibuat nota di bawah tu, ketika itu dikenali sebagai Yathrib. Madinah ni nama yang ditukar apabila Nabi SAW masuk ke Madinah. Dinamakan sebagai Madinah. Tidak ada nama tempat di dunia, nama-nama satunya di dunia yang pertama bernama Madinah adalah Madinah lah. Tu pertama lah tu. Dan bonda baginda, ibu baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal di bumi Abwa. Abwa ni berhampiran dengan Allahumma salli Muhammad dengan Badar. Dia sebelah timur Madinah. Abwa ni, dia dekat dengan Allahumma salli Muhammad, dia berhampiran dengan kawasan pantai. Berhampiran dalam 70 kilo jugalah. Abwa ni dekat dengan Badar. Jadi jalan-jalan zaman dulu tu lebih melalui jalan Badar nak pergi ke Madinah. Badar tempat perang Badar. Badar tu nama tempat. Badar tu nama tempat. Betul, perang Badar. Kalau perang Uhud sebab nama bukit Uhud dinamakan perang Uhud. Ketika baginda berumur 6 tahun. Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Mana dajah? Dajah apa? Prasekolah. Pasti lagi. Tadika lagi ni. Oi, kalau cucu kita umur ni ayah meninggal macam mana kan? Dah. Rupa pun tak ingat lagi ni. Duduk tengah apa kata, duduk tengah seronok-seronok ni. Kalau kira umur 6 tahun ni macam anak kucing lah ni. Duduk tengah. Tinggal umur 6 tahun, ayah masa dalam kandungan, ibu 6 tahun. 6 tahun ni kira manja lagi lah. Sebab itulah Nabi SAW ni daripada kecil tak dapat merasai kasih sayang sekejap je. Mana kalau 6 tahun ni, kalau dia baru boleh mikir mungkin 2 tahun lah. Kalau 6 tahun potong kuku tak reti lagi ni. Kan? Main potong kuku tak reti, nak sikat rambut pun tak reti. Main kejar-kejar. Tapi Nabi SAW ni dia tak macam budak-budak lain. Kecerdasan dia tu berbeza. Bayang kalau anak cucu kita ni, kita ada anak kita, ayah dia dah. Kita sama ada anak lelaki kita ataupun menantu lelaki kita, kadang kita ada cucu umur 6 tahun. Masa anak perempuan yang kita ada anak perempuan dia mengandung, yang mengandung, ayah dia mati. Dalam kandungan tu ayah dia meninggal. Dia yang menjaga kandungan tu sampai lahir, jaga sampai umur 6 tahun lahir. Kemudian mak pula meninggal. Sedih. Sedihlah mana keadaan Rasulullah ni dalam keadaan ditimpa ujian daripada kecil lagi. Setelah itu baginda SAW dah hayat, mak dia meninggal, dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Jaga je selama 2 tahun. Maksudnya umur 8 tahun meninggal pula. Atuk pula meninggal. Alah. Bertipu-tipu. Setelah wafat datuknya, baginda dijaga pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni adik-beradik kepada ayah dia lah. Dan Abu Talib ni dia ada anak nama dia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu kira sepupu dia. Lepas tu dia jadi menantu. Maka berpanjangan Abu Talib memelihara Rasulullah SAW ni sampai ke dia besar. Sampai berkahwin, dia uruskan perkahwinan dengan Khadijah, dan dia yang membela Rasulullah SAW. Tapi sayang, dia tak dapat nak masuk Islam. Namun begitu banyaklah pendapat ulama. Abu Talib ni kufur di sisi manusia, Islam di sisi Allah Ta'ala.
ada pendapat. Sebab Islam, dari segi hukum Islam, kita hukum pada zahir. Bila dia tak mengucap, dia bukan Islam lah. Tapi pada sisi Allah Ta'ala dengan Rahman, Rahim dia, kita tak tahu. Itu urusan Allah. Sebab ada satu sifat yang ada pada Allah Ta'ala dipanggil sifat harus. Sifat harus. Sifat harus ini Allah Ta'ala boleh guna. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah Ta'ala guna sifat harus, tak ada orang nak boleh argue. Ada kita berani nak argue Allah Ta'ala di akhirat? Apa ni Allah Ta'ala? Dia dulu tak mengucap pun mati ni. Dia mana? Kalau Allah Ta'ala nak masukkan orang maksiat dalam syurga, boleh tak? Boleh. Dah dia ni orang yang banyak berjasa pada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala nak masuk syurga, boleh tak? Boleh. Ni sifat harus. Masa Allah Ta'ala nak masukkan Abu Talib dalam syurga, berani ada siapa-siapa nak argue? Saya tak setuju Allah Ta'ala nak masuk dalam. Aduh, siapa? Di hari akhirat tak ada fikir dah nak argue siapa-siapa, nak ni siapa-siapa, tak ada. Masa tu kuasa yang dimiliki yang sebenar-benarnya hanyalah pada Allah. Tak ada masa kita nak kata Allah Ta'ala diktator. Allah Ta'ala guna kuasa veto dia. Tak ada dah, atas dunia boleh kita cakap macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala ada satu sifat harus. Dia boleh memasukkan orang maksiat dalam syurga dan boleh memasukkan orang yang taat ke dalam neraka. Itu sifat harus. Maka kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala dan bersangka baik dengan bapa saudara Abu Talib. Nabi sedih bila lihat Abu Talib tidak dapat melafazkan. Nabi sedih yang teramat sangat. Dan pada masa yang sama, kewafatan beberapa bulan selepas wafatnya Abu Talib, wafat pula isteri dia. Mana dalam usia beberapa tahun sebelum Nabi berhijrah. Beberapa tahun sebelum, maksudnya pada sekitar umur 10 tahun kebangkitan, dilantik menjadi Rasul, Nabi SAW mendapat tentangan yang sangat ekstrim daripada kaum Quraisy. Nabi dihalau daripada kampung dia sendiri oleh Abu Sufyan dan koncu-koncu dia. Dihalau secara paksa. Dihalau pergi ke satu dataran berhampiran dengan gunung yang di situ tidak ada sumber makanan, di situ tidak ada penempatan, dikeluarkan seluruh ahli keluarga Nabi Muhammad, dipulaukan. Berapa lama? Bukan seminggu, 3 tahun dipulaukan. Dalam keadaan hanya berada dalam kemah-kemah yang dibekalkan oleh orang-orang yang ada kasihan belah kepada Nabi Muhammad secara senyap-senyap. 3 tahun. Dalam keadaan Nabi itu tak dapat bantuan. Semasa Abu Talib ada sumbangan, ada dana peruntukan daripada Abu Talib. Semasa Siti Khadijah, keuntungan perniagaan dia masih lagi ada, dapat diguna, survive lagi. Bila wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka terputus bekalan-bekalan dia. Tak ada bekalan, tak cukup makanan. Maka ada di kalangan waris-waris yang kesian belah pada Nabi Muhammad. Mereka tak Islam tapi kesian. Menyalurkan bantuan secara senyap-senyap malam-malam sewaktu dalam pemulauan selama 3 tahun. Sebab itulah perjuangan Rasulullah SAW ni bukan sekadar kita baca, oh Rasulullah ni susah, pengorbanan dia susah, kan, payah. Kita sekarang kita pengorbanan apa untuk agama kita? Bukan sekadar kita baca sirah saja. Apa perjuangan yang kita buat untuk agama Allah Ta'ala di tempat realiti kita sekarang? Ustaz kapan dah start dah. Mana boleh masuk. Kita sebagai orang yang beragama, apa yang kita perjuangkan untuk agama Allah Ta'ala di bumi kita sekarang ni? Semayang lah Ustaz. Semayang je. Kalau tak mampu nak memperjuangkan dari segi tenaga, dari segi fikiran, berjuanglah dengan doa.
semoga Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam sekurang-kurangnya. Kita jangan, kita doakan untuk Palestin lah Ustaz, Palestin sudah. Kita di negara kita ni. Kita tak tuju siapa-siapa. Kita tuju kepada siapa-siapa yang memperjuangkan Islam. Semoga Allah Ta'ala berikan kemenangan. Kita nak keluar berjuang sendiri, kita tak mampu. Ya, kita takut, kita macam-macam lah. Mana? Doa. Ataupun kita mampu bagi sumbangan duit. RM1, RM1.50. Tak apa dah. Tak boleh bagi RM1,000, bagi RM1. RM1 itu tiap hari auto debit. Kan? Lagi banyak. Itu dia. Jadi sirah yang kita baca tentang Rasulullah bukan hanya sekadar jadi sirah. Dia perlu diambil teladan. Rasulullah membawa agama dalam keadaan susah dan payah. Dalam keadaan penuh dengan peluhnya, dengan darahnya, kepenatannya, keletihannya. Tak cukup makan, tak cukup tidur. Rasulullah membawa agama. Maka apa teladan yang kita boleh ambil daripada Rasulullah SAW? Daripada sirah yang kita pelajari. Kita nak hadir majlis ilmu ni pun satu pengorbanan. Nak kira waktu ni, waktu apa dia ni? Waktu tidur, berkorban. Nak dapatkan, semoga dapat sedikit suntikan semangat perjuangan kita ni sebagai orang mukmin. Zaman Rasulullah ada sahabiyah. Sahabiyah ni istilah untuk sahabat perempuan, dipanggil sahabiyah. Sahabiyah yang paling agung yang disebut sewaktu hijrah Rasulullah ialah perjuangan Siti Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha. Sewaktu Nabi berada dalam Gua Thur selama 3 hari 3 malam, Asma bin Abu Bakar membawa bekalan makanan daripada Mekah, bandar Mekah, pergi Gua Thur, lebih kurang hampir 10 km berjalan kaki dalam keadaan dia mengandung dengan usia 7 bulan. Tahu kan 7 bulan berat ke ringan? Berat dah kan, tak terasa kan? Saya tak rasa kan. 7 bulan membawa bekalan setiap hari, bawa bekal makanan kepada ayahnya dan Nabi SAW dalam gua. Pada waktu malam, perjalanan hutan masa tu bukan jalan macam sekarang. Ada lampu. Zaman dulu di kawasan Mekah tu dipenuhi dengan duri-duri dan serigala. Bukan jalan macam sekarang. Anjing liar, serigala, macam-macam ada. Ular, orok-orok. Tak tahu, tak tengok National Geographic lah. Ular orok-orok ni ular padang pasir yang bunyi kecik. Sekali patuk je beberapa saat saja terus mati. Perjalanan Asma Abu Bakar daripada rumah dia nak pergi ke Gua Thur tu. Naik perjalanan jauh, naik pula Gua Thur. Kalau perjalanan hari ni siapa boleh naik Gua Thur, memakan masa naik saja hampir 1 jam. Nak ke gua. Kalau Gua Hira rendah sikit daripada Gua Thur. Lebih kurang 30 minit je. Saya dah naik itu pun murah. Nak naik tu orang rumah saya sampai mutah-mutah. Jalan dia dah ada tangga. Zaman dulu mana ada tangga. Itulah pengorbanan sahabiyah yang paling agung. Isteri Rasulullah tak payah cakap lah. Nak jaga agama Allah Ta'ala ni, sehingga kan Sayyidatina Khadijah setelah hampir wafat dia rasa masih lagi kurang dia membelanjakan harta kepada agama ni. Dia rasa kurang. Dia rasa dah bagi semua tapi dalam diri dia masih kurang. Dia berkata, Rasulullah, ya Rasulullah, sekiranya tulang aku ni agak ada harga untuk dijual, maka juallah tulang aku ini untuk agama. Kiranya tulang dia ni kalau dia wafat, dia mati, laku, ada harga, juallah. Untuk apa dia? Untuk agama Allah SWT. Setakat mana kita buat sekarang ni untuk agama Allah Ta'ala? Adakah kita duduk dalam zon selesa, bangun pagi, semayan? Kena ada dalam fikiran kita, ya Allah,
Semoga Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka, mana-mana mereka yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Gitu je secara umum cukup dah. Itu dia. Mana musim-musim sekarang macam itulah. Baik. Kemudian dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Habis. Kemudian kisah diangkat menjadi Rasul. Setelah dijaga oleh Abu Talib beberapa lama, sampai usia 40 tahun, usia 25 Nabi berkahwin. Dia sebut sini Nabi kahwin kan. Dia cerita sebelum ni kahwin. Nabi usia 25 dan para ulama mengatakan usia isteri Rasulullah Khadijah tu lebih berusia, yakni berumur 40 tahun. Itu ramai ulama sepakat tentang usia isteri Rasulullah SAW. Jadi pada usia 25, waktu tu dah berlaku perubahan pada Rasulullah SAW. Nabi ni seorang yang suka berfikir, bertafakur. Sampailah kepada usia dia hampir 40 tahun, Nabi bertambah memikirkan tentang umat dia. Ini sifat seorang pemimpin, dia memikirkan tentang masyarakat, tentang rakyat, tentang umat. Dan kita juga kena ada fikiran macam tu. Tengok orang susah, tak? Tengok orang yang duduk jual tepi jalan, tak? Pakai payung, bawa motor, ada anak penuh tepi motor dia ni. Dalam hati kita tu ada tak perasaan apa-apa? Mana suami dia ni? Sakit ke? Tu. Kalau hati kita, ada aku kisah. Bukan saudara aku. Kan? Tu orang yang tak ada jiwa kepimpinan tu. Kalau ada jiwa kepimpinan, dia mesti ambil berat. Mana orang tu jiwa orang yang prihatin lah tu. Baik. Maka apabila Allah SWT Nabi SAW mencapai usia 40 tahun, Allah mengangkat baginda menjadi Rasul dan diwahyukan. Diberi wahyu pada usia 40 tahun. Di mana diberi wahyu ni? Di Gua Hira. Nabi bertahannuth. Nabi kalau istilah orang itu panggil bertapa lah. Duduk menyendiri, memikirkan tentang umat. Pada usia 40 tahun dapat wahyu dan menyampaikan wahyunya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan syariat Rasulullah SAW telah membatalkan keseluruhan syariat Nabi-Nabi sebelum baginda. Bila turun Al-Quran itu, maka syariat dalam Zabur, Taurat, Injil dinasahkan, dibatalkan. Dibatalkan syariat tersebut. Yang ni hukum hakam perundangan persyariatan yang dalam kitab-kitab yang lain telah dibatalkan. Allah Ta'ala datangkan Al-Quran untuk syariat yang baru. Itu tujuannya. Jadi kita tak boleh ambil dah. Saya nak ambil yang Taurat punya, boleh tak? Tak boleh. Kita sekarang ada Al-Quran. Tapi pada zaman Rasulullah, mereka tidak menerima Al-Quran. Tetapi mereka tetap berpegang dengan kitab Taurat yang asli. Maka mereka digelar dengan ahli kitab. Maka orang tu, walaupun Al-Quran dah turun, kedudukan ahli kitab itu dikira bukan orang yang memusuhi. Bukan memusuhi Islam. Namun mereka yang diberi hidayah, mereka kena tolak lah. Diberi hidayah, diberi hidayah, mereka kena tolak. Kena ambil Al-Quran. Kena tolak yang Taurat, Zabur, Injil. Itu kalau ahli kitab. Sebab itulah ahli kitab zaman dulu boleh dikahwini. Boleh dikahwini. Yang sekarang ni ahli kitab macam orang Nasrani kahwin tanpa tukar agama tak boleh. Dulu boleh. Sebab dia yang perempuannya. Yang perempuan aja. Tapi sekarang tak boleh dah. Sebab Quran, Injil sekarang, Taurat sekarang ni yang sudah dimanipulate dah. Sudah diubah macam-macam versi. Macam Injil saja ada macam-macam versi kan. Tak boleh. Tapi Al-Quran tetap dengan yang satu tu je. Baik. Kemudian kisah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam.
Setelah beberapa tahun berdakwah mendapat wahyu pada usia 40 tahun, Nabi berdakwah menyebarkan agama Allah Ta'ala di Mekah selama berapa tahun? Di Mekah berapa tahun? 13. Betul lah tu 13 tu. Mana umur 40 tambah 13 jadi 53. Yang ni 13 tahun Nabi menyebarkan. Kalau di Mekah kebanyakan Al-Qurannya dipanggil ayat apa dia? Makkiyah. Ingat Makkiyah. Makkiyah ni ayat-ayat yang banyak menceritakan tentang akidah. Antara Makkiyah ni yang paling banyak adalah Juz Amma. Juz Amma tu semuanya Makkiyah. Ceritanya di akhir sekali innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak mentauhidkan kepada Allah Ta'ala. Dan banyak ditujukan kepada orang-orang bukan Islam. Bila kita jumpa ayat Al-Quran bila sebut ya ayyuhan nas, itu ayat Makkiyah. Kalau ayat Madaniyah, kalau jumpa ayat nida ya ayyuhalladzina amanu, itu banyak kepada ayat-ayat Madaniyah. Ayat yang turun di Madinah. Itu beza, kan? Jadi 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah dengan berbagai-bagai ujian, cabaran, dugaan, halangan, rintangan, susah, sakit, lapar sama-sama dengan sahabat, letih, diuji. 13 tahun di Mekah. Dan Nabi SAW berhijrah. Sebelum berlaku hijrah, berlakunya peristiwa yang besar dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dikatakan para ulama berlaku 1 tahun sebelum peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itulah orang kata satu sejarah untuk mengambil ibadat yang paling utama dalam Islam, iaitu solat. Pada usia, pada ulama kata usia 52 tahun. Naik. Dan waktu tu kerana nak menggembirakan Rasulullah SAW yang diuji dengan berbagai-bagai ujian pada waktu tu, di saat-saat akhir penghujung pemulauan. Dan pada saat itu juga setahun sebelum hijrah itu, dengan kewafatan Abu Talib dan Khadijah. Jadi Allah Ta'ala nak menggembirakan Rasulullah sini. Allah Ta'ala angkat Rasulullah naik ke langit, melihat syurga, melihat segala nikmat-nikmat. Jadi gembiralah. Itu dia. Jadi berlakulah hijrah setahun selepas itu. Bergerak daripada Mekah ke Madinah. Maka peristiwa hijrah ni banyaklah kita pendengar dalam ceramah-ceramah, program-program hijrah. Dan kita kena ingat, bila hijrah bukan sekadar dia jadi satu cerita. Apa hijrah yang kita kena buat? Setiap tahun ada je program. Masjid ni kena buat ni, ceramah hijrah ni kena buat. Apa yang kita dapat pada hijrah tu? Semangat apa yang kita dapat? Lagu yang selalu didendangkan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu pengorbanan. Bila sebut perjuangan, pengorbanan, besarlah, benda yang besar. Kita nak jadi orang yang baik, hijrah tu berubah daripada tidak baik kepada baik. Daripada baik kepada lebih baik. Jadi dengan keadaan kita sekarang ni, sekurang-kurangnya kita hijrah sentiasa memperbanyakkan niat-niat yang baik dalam diri kita. Sehingga tidak ada ruang dan masa niat-niat yang tidak baik. Lepas ni niat apa dia? Nak tolong orang ke? Lepas ni nak sedekah duit lah sikit. Tak? Tabung masjid ke? Masuk cek kosong ke? Cek kosong lah. Biar masjid tulis lah nak berapa.
Mana benda hari dapat ni cek kosong. Kita tanda tangan siap dah. Nak tulis berapa? 1 juta. Jangan cek tendang sudah. Cek kosong ni banyak macam imam Masjidil Haram. Dia dapat cek kosong. Bukan dia tulis duit tu kosong. Siap sain dah, terpulang kepada imam tu nak duit berapa banyak. Tulis sendiri. Atas jujur dia. Dengan kadar kerja yang dia buat, amanah yang dia laksanakan. Semua imam-imam di Masjidil Haram macam tu. Kalau kita boleh cek kosong tu, kan? Rasa penuh kosong tu. Panjang dah. Tu sebab itulah Allah Ta'ala beri keberkatan lah kepada imam-imam tu. Baik. Bila sebut tentang hijrah, kena fikirlah. Maka Nabi SAW masa hijrah, satu kongsi satu amalan. Suatu Nabi nak hijrah, suatu Nabi dikerumun, dikepung. Malam Nabi nak berhijrah keluar daripada rumah Nabi SAW tu, Nabi dikepung oleh 10 pemuda daripada kabilah-kabilah yang berbeza-beza. Dikepung kerana dia kata inilah satu taktik yang paling berkesan untuk membunuh Rasulullah, membunuh Nabi Muhammad, dia kata. Muhammad ada dalam rumah tu, jadi malam ni kita kepung, kita panggil semua pemuda-pemuda daripada setiap kabilah dan pakat-pakat bunuh. Maka Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala gerakkan idea, beri ilham kepada Rasulullah, beritahu kepada Sayyidina Ali untuk ganti. Maka Sayyidina Ali tidak ada sebarang dalih. Yes sir. Nak cari anak macam tu payahlah. Anak kita jap. Nah. Bang, jap dia tu. 3-4 kali kita panggil abang. Sayyidina Ali bila ni yes sir, terus gerak. Terus gerak. Maka Nabi pun keluar daripada rumah tu, dia baca doa apa dia? Ni Tok Guru saya kata ni doa jumpa Rabbul. Baca doa tu dah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Pagar rumah boleh, nak kelabu mata penjahat pun boleh. Pencuri kalau kita baca doa tu, pencuri tak nampak rumah kita. Kalau baca kat Rablok, dia tak nampak nombor road tag kita tu. Tapi sekarang road tag tak ada kat cermin dah. Sekarang semua dalam telefon belaka. Yang ada, yang tak ada. Dia boleh cek lah. Itu dia. Baik, tu maka Rasulullah berhijrah dan menetap di sana selama 10 tahun. 10 tahun saja Nabi membangunkan Madinah dengan perundangan-perundangannya, dengan syariat-syariatnya selama 10 tahun. Maka selesailah Nabi, maka Nabi tutup perjalanan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan haji wada, dengan khutbahnya, dengan ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat tersebut Nabi sebut al-yaum, hari ini, al-yauma akmaltu, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madinah. Dan hari ini aku redha agama Islam sebagai agama kita semua. Lepas beberapa hari, lepas tu beberapa tahun ada, Nabi pun wafat, meninggalkan kita semua. Walaupun dia jasad dia meninggal pada zahir dunia ni, tapi jasadnya masih lagi utuh di alam sana.
Masih lagi berdarah panas seperti mana kita sekarang. Dan dia mengetahui situasi umat dia sekarang. Dia tahu apa yang berlaku dan dia pun dah menjangka dah. Dalam hadis-hadis akhir zaman akan muncul golongan-golongan seperti ini. Nabi dah tahu dah. Nabi Allah Ta'ala dah beritahu kepada Rasulullah. Dan maka nak selamat kepada benda ni, Nabi dah bagi tahu dah. Allahumma salli ala Muhammad, suruh berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis, yang benar, taraktu fikum, Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, taraktu fikum amrayni. Aku telah meninggalkan kepada kamu dua benda. Taraktu fikum amrayni. Amrayni, raini. Amray, amr, kalau amr tu singular. Amrayni itu jadi musanna. Amrayni, macam telinga, uzunaini. Amrayni, dua mata, ainaini. Telinga, uzunun. Uzunun satu telinga, bila dua telinga, uzunaini. Amrun satu perkara, dua perkara, amrayni. Ni kena baca bahasa Arab, nah. Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu abada, lan tadillu, kamu tidak akan sesat. In tamassaktum bihima. Lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. In tamassaktum bihima. Jikalau kamu berpegang teguh kepada dua benda tersebut. Iaitu Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnah aku. Maka kalau kita tak nak sesat, pegang kepada Allah, pegang Al-Quran kepada sunnah Nabi SAW. Dan satu lagi, ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas ini siapa? Di kalangan para sahabat dan para ulama. Betul lah. Sumber kita orang Islam 4 benda. Sumber kita orang Islam 4 benda dalam kehidupan kita. Kerana Islam ni adalah agama yang syumul. Agama yang komplit, lengkap. Daripada perkara yang sekecil-kecil sehingga yang sebesar-besar. Sehingga ke bab basuh najis pun diajar lagi. Bab tidur pun diajar. Bangun tidur pun diajar. Sehingga bab yang besar, memerintah negara, diajar lagi. Itu sebab itulah. Maka dalam agama yang syumul ni, panduannya 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka benda ni ada sumber daripada hadis Nabi SAW juga, ijma' dan qiyas ni. Di mana Nabi SAW telah menghantar Muaz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz, ya Muaz, ijma' dan qiyas. Maka tanya Rasulullah SAW pada Muaz bin Jabal, ya Muaz, aku lantik kamu jadi gubernur di Yaman. Bila kamu nak buat hukum, bagaimana kamu hukum? Lalu Muaz jawab, aku akan berpandu kepada Al-Quran. Rasulullah tanya, kalau tidak ada dalam Quran, di mana kamu nak hukum? Aku rujuk kepada hadis Nabi SAW. Sepanjang aku hidup dengan kau, ya Rasulullah, aku ingat hadis-hadis. Jikalau tidak ada dalam hadis-hadis, aku akan ijma', yakni tanya pendapat dari kalangan sahabat. Kalau tidak dapat dari kalangan sahabat, aku akan qiyas daripada segala permasalahan yang berlaku di kalangan sahabat itu, dia qiyas. Qiyas ini dia buat satu keputusan. Keputusan yang dia buat perbandingan lah qiyas ni. Kalau macam tu gini cara dia. Mana dengan keputusan daripada kebijaksanaan dia sendiri. Itu yang paling bawah sekali. Maksudnya segala urusan kita mula-mula sekali bila dalam Quran sebut fa in tanaza'tum, apabila berlaku perselisihan, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah. Faruddu,
rujuk. Fa in tanaza'tum fi syai', jikalau berlaku perselisihan, tak dapat nak selesaikan masalah, berlaku tanazu', yakni macam mana ni? Allah Taala ajar, faruddu ila Allah, maka rujuk kepada Allah, yakni Al-Quran. Wa faruddu ila Allah wa rasulih, dan rasul. Rasul tu maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Islam tak boleh tinggal empat ni. Masya-Allah tabarakallah, begitulah kehidupan orang Islam yang dia faham Islam macam tu cara dia. Habis, kemudian bila sampai usia Nabi, baginda Rasulullah SAW wafat ketika berusia 63 tahun. 63 tahun Nabi pun wafat. Selesailah risalah Rasulullah SAW, meninggalkan kepada kita Al-Quran dan hadis. Dan hadis Nabi SAW ni pada zaman dia, hadis itu berada di dalam kepala-kepala sahabat. Sahabat dia ingat kata-kata Nabi. Nabi kata gini, oh gini keluar, innamal a'malu binniyat. Sahabat ni dia ingat Nabi. Sahabat ni duduk dengan Nabi ni 24 jam, segala kata-kata Nabi itu dia ingat. Dia ingat semua, Nabi sebut gini-gini. Nabi yang buat kelakuan tu dia ingat. Sebab itulah hadis Nabi ni ada dalam bentuk perkataan, ada dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk diam. Diam pun jadi hadis juga. Contoh yang diam ni, para sahabat makan bob. Bewak bob. Bewak pasir tu. Nah, sahabat makan, lalu Rasulullah lalu. Nabi tengok je. Lalu dengan tidak kata apa-apa, diam je. Maka dia orang tafsir, kalaulah benda tu diharam, Nabi SAW dia tidak akan mendiamkan diri. Dia akan terus tegur. Jadi benda tu dibolehkan. Itu dia panggil hadis diam. Kelakuan Nabi diam. Dia tak kata apa-apa. Sebab kalau bercanggah dengan syariat, Nabi dia tidak ada kompromi. On the spot. Tu cara mana. Jadi sahabat ni banyak menghafal hadis. Hafal semua dalam kepala hadis. Maka zaman Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang menghafal hadis ni, yang ingat kata-kata hadis, kata-kata Nabi ni, yang ingat kata-kata Nabi, semakin berkurangan sebab ramai sahabat pergi berjuang fi sabilillah, meluaskan sepadang dakwah agama, ramai yang wafat. Maka pada zaman Sayyidina Abu Bakar, tak silap saya, Sayyidina Umar, mereka melakukan satu inisiatif membukukan, tulis apa yang dia hafal. Zaman Sayyidina Abu Bakar, dia tak berani. Sebab dia takut benda ni Nabi tak suruh. Nabi suruh hanya untuk tulis Al-Quran sahaja. Nabi tak suruh buat tulis hadis. Abu Bakar takut. Abu Bakar ni dia jenis luruh bendul. Luruh bendul, taat sungguh. Tapi Sayyidina Umar dia kata, kalau kita tak tulis, sahabat mati habis. Ini hikmah Allah Ta'ala nak mewujudkan kitab-kitab hadis ni. Kemudian yang ditulis tu, inisiatif Sayyidina Uthman pula. Sayyidina Uthman kita kena bukukan, kena binding ni. Dia binding. Tahu binding? Kumpulan dia saya pernah kerja pejabat, tahulah binding lah. Nak binding cara mana? Cara jahit, cara rolling. Boleh. Jadi zaman Sayyidina Osman dia binding, dia jilidkan, dia bukukan. Dan zaman tu jugalah adanya dibukukan Allah Sayyidina Muhammad kitab-kitab apa nama jilid-jilid hadis. Dijilid. Sebab itulah pemilihan hadis nak ditulis setiap zaman dia makin lebih teliti. Hadis ni ambil daripada an siapa-siapa, maka dikategorikan hadis ni. Tengok pada sahabat ni, boleh percaya ke sahabat ni ada. Ya, sebab itulah hadis dia ada level dia. Ada hasan, sahih, dhaif, mutawatir.
ada marfu', ada hadis. Macam lagi kalau kita mengaji hadis, banyak. Jadi, asal usul hadisnya macam itulah. Nak dijadikan hikmah. Kita dapat rujuk kepada hadis kerana inisiatif para sahabat sendiri. Kalau dia orang tu tidak diberi ilham oleh Allah Ta'ala, kita tak tahu nak rujuk mana. Mungkin ada Al-Quran saja. Wallahualam dah. Tapi semua ni aturan, susunan, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kebaikan kita semua. Habis. Itu dia. Semoga kita dapat memahami perjalanan Rasulullah SAW dan mengambil iktibar daripada apa yang kita fahami daripada kisah Rasulullah dan kita amalkan dalam kehidupan kita, pengorbanan perjuangan Nabi SAW. Kita sebagai umatnya meneruskan kerja Rasulullah dengan berdakwah. Berdakwah ni dengan cara, kalau kita konteks zaman baru sekarang ni, dengan kita share, kongsikan benda-benda yang bermanfaat dalam Facebook, dalam WhatsApp. Yang nak share tu kena pastikan dia betul lah. Bukan namai nak share je, tiba-tiba share benda yang tak ada faedah. Ajaran yang sesat yang banyak sekarang muncul. Ajaran sesat, sihab kan. Tu tak betul semua tu. Sebetulnya kena mengaji, kena menuntut ilmu. Wa jazahullahu anna khaira ma jaza nabiyan an ummatih. Wa jazahullah, semoga Allah Ta'ala memberi balasan kepadanya oleh Allah Ta'ala anna, daripada kita, khaira, kebaikan, ma jaza, apa-apa yang kebaikan, maksudnya kebaikan yang paling baiklah maknanya. Nabiyan an ummatih, akan nabi daripada umatnya. Kita doa semoga Allah Ta'ala memberi balasan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jasa dan pengorbanan dia. Maka Nabi SAW ni kalau nak kira follower, dia paling banyak follower dah. Kalau nak kira yang YouTube ni, berapa keping dah banyak platinum dapat tu. Nabi saja ni kan. Kalau kita sekarang ni dapat 1 juta viewer, dapatlah platinum YouTube. Orang muda sekarang ni. Tapi kalau Nabi Muhammad ni tak kisahlah, sebab dia tak perlu pada platinum tu. Cukup dengan kita beriman pada Nabi Muhammad SAW dengan ilmu kita. Baik, kita masuk sikit tentang malaikat ni. Alladhi yajibu, perkara para malaikat yang wajib diketahui. Satu ni je insya-Allah. Wajib di sini wajib syarak. Wajib syarak yakni wajib fardu ain. Kita tahu dapat pahala, tak tahu berdosa. Dengan mengetahui sahaja dapat dosa, dapat pahala. Tak tahu, selama mana dosa dia. Kalau dia dah balik dan dia tak tahu, selama itulah dia menanggung dosa, tidak lepas tuntutan fardu ain. Ini penting ni. Tahu je, belajar je, putus tanggungan dosa tu. Contoh, masa kita balik kita tak belajar tentang malaikat. Ni orang memang jauh dengan majlis ilmu lah. Tiba-tiba baru tahu malaikat ni apa dia. Maka masa itulah lepas tuntutan. Manusia wajib syarat macam tu. Dia punya fungsi dia. Para malaikat adalah makhluk. Makhluk ni yang dicipta, makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bila kata makhluk, dijadikan daripada cahaya. Beza dengan syaitan, iblis dijadi daripada api. Sebab itulah orang yang ada jin dalam tubuh dia, bila dengar Al-Quran dia panas. Sebab dia sudah ada api dalam diri dia. Dalam badan dia tu. Jadi kalau malaikat dia jadikan pada cahaya, dan tiada jantina lelaki maupun wanita, tidak lelaki tidak perempuan. Lepas tu apa dia? Tak tahu. Tak tahulah. Tapi setakat yang dia menjelma dengan Rasulullah, menjelma dalam bentuk lelaki, sebab berurusan dengan laki-laki.
Tak tahulah, takut berurusan dengan wali-wali wanita ni berupa dengan wanita, wallahu alam. Kan? Wallahu alam. Yang ketiga, tiada berkeinginan makan, minum atau tidur. Sama juga. Kalaulah malaikat ni tidak lelaki, tidak perempuan, tapi syaitan dia ada lelaki, dia ada perempuan. Minal jinnati wan nas. Jinnah. Jinnah tu jin. Jin betina. Para ulama kata kalau baca doa tu kan, minal khubuthi wal khaba'ith. Dia kata syaitan jantan, syaitan betina. Kata ada ulama lagi dia tak ada jantan, tak ada betina juga. Dalam satu kitab, saya lupa nama kitab tu. Syaitan ni dia membiak. Jin juga membiak. Dan membiak dia ni wallah alam, saya tak pasti. Paha dia tu, paha kanan jantan, paha kiri betina. Dia rapatkan paha dia, membiak. Keluar zuriat dia. Anak-anak dia. Tak tahulah, saya lupa kitab tu, saya ada terbaca. Itu keadaan yang Allah Ta'ala jadi. Kadang-kadang pelik lah. Tapi rupa bentuk malaikat, kita tak tahu rupa dia. Cuma bila dia muncul di hadapan manusia, dia akan berupa dengan wajah yang baik apabila berurusan dengan orang yang baik. Kalau berurusan dengan orang bermaksiat, contoh malaikat Israel, apabila mendapati manusia ni orang yang fasik, dia akan berupa-rupa yang menakutkan. Rupa yang menakutkan. Itulah, mudah-mudahan kita dapat berurusan dengan malaikat yang cantik amalannya. Disebabkan baiknya amalan kita. Baik, ini secara umum sifat-sifat ciri-ciri umum pada malaikat. Daripada cahaya, tidak laki, tidak wanita, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Yang wajib kita ketahui, yang itu juga wajib tahu. Tidak laki, tidak minum, tidak tidur, itu wajib juga. Tapi ada yang wajib lagi, selain daripada itu, diketahui 10 nama malaikat. Serta dengan tugasnya. Tahu ini lepas pada ain. Tak tahu, tak lepas pada ain. Ini ilmu, ini tuntutan, kewajipan mengetahui. Pertama Jibril. Kedua Mikail, ketiga Israfil, 4 Israel, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Raqib, 8 Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Nama ni wajib diketahui. Jangan sampai Malik, tahu Malik siapa? Malik mana? Malik no, Malik no peceng dah. Malik malaikat ada ke malaikat nama Malik? Tu tanda dia tak tahu. Dan wajib juga tahu tentang tugas dia. Pertama 32 di bak nota di bawah tu. Malaikat juga terbahagi kepada 4 kumpulan, 4 kategori. Kategori yang pertama malaikat mutasarrifun. Apa makna mutasarrifun? Malaikat yang kerja untuk membuat pengagihan. Membuat pengagihan. Yang ada 4 mutasarrifun. Jibril membawa wahyu. Bawa wahyu. Semua nabi-nabi yang beri wahyu ni Jibril alaihissalam. Mikail dia mengagihkan rezeki dan hujan. Israfil dia meniup sangkakala. Israel pencabut nyawa. Dia cabut nyawa ni memang dia ni ketua. Dia ada petugas-petugas yang lain. Bukan dia seorang, dia ada petugas-petugas lain. Itu dia. Yang kedua kategori al-fatinun, yang menguji.
Yang menguji maksudnya yang buat soal jawab. Pertama, Munkar dan Nakir menyoal mayat di dalam kubur. Yang satu soal, satu lagi tukang azab. Maka bagi orang yang ada amalan-amalan, Nakir ni dia tak dapat mengazab kerana amalan itu menghalang dia daripada azab. Kalau dia suka baca Quran, dia akan halang malaikat. Aku menjadi saksi dia sepanjang malam baca Quran. Aku tidak benarkan kamu mengazab dia. Datang sebelah kaki, amalan solat dia berupa dia. Aku menghalang kamu daripada mengazab dia. Maka Allah Ta'ala izinkan. Itu amalan-amalan kita ni akan berupa, menjadi rupa di dalam kubur kita. Jangan kita fikir pula nak berupa macam mana tanah semua ni. Itu urusan malaikat, urusan Allah Ta'ala dalam alam sana. Nak berupa manusia macam mana dalam tanah kan? Itu urusan di alam sana yang tak sama dengan alam ni. Okey. Yang ketiga, hafizun, malaikat yang bertugas dia bahagian security. Hafizun, yang menjaga. Pertama, raqib. Dia ni security dalam bab mencatat kebaikan. Duduk sebelah kanan kita. Duduk catat tu, oi banyaknya pahala. Duduk sebelah kanan kita tu. Jangan siku-siku dia kena dia. Dia tak terasa kita siku ke, tak. Kita dah cuek dia ke, tak terasa. Tapi dia ada. Duduk tengok kita sepanjang kita duduk dalam majlis. Di mana sajalah. Tak tengok, tak klik. Kan? Tak berkelik tengok. Kan? Itu sebelah kanan tengok kita. Nak kata hai tak boleh nak jawab. Kan? Dan juga sebelah kiri ada atid, juga tak berkelik. Dia cari yang mana silap dia ni. Yang sebelah kanan mana cari mana kebaikan nak tulis ni, standby nak tulis. Tengok tak berkelik juga. Kita bangun pun dia follow kita pergi mana-mana. Masuk kereta pun dia ada, pergi pasar pun dia ada, duduk dapur pun dia ada, pergi kebun pun dia ada, mana-mana dia ada. Tengok tak berkelik. Nak kata dia, awak tak penat ke? Tak ada jawab. Setianya dia dengan kita. Dan baiknya Allah Ta'ala kepada kita, diberinya malaikat kiri dan kanan untuk jaga kita. Bukan dua. Ada satu lagi malaikat rahmat dan malaikat hafazah. Menjaga kita semasa tidur. Bila kita mati, dia tak jaga dah. Ni, kita ni, sekarang ni, Masya Allah, tabarakallah. Kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Jaga kita. Kadang, biasanya kalau lalu macam tu, kita rebah jatuh. Tapi jatuh juga, tapi tak teruk. Siapa yang jaga? Hafazah. Kalau kira pada adat jatuh ni, tapi tak jadi teruk. Malaikat hafazah. Kenapa dia jaga macam tu? Mungkin ada amalan-amalan kita. Sebab itulah amalan tu jangan tinggal. Amalan-amalan harian kita tu. Itu dia. Yang kelima, yang keempat, al-khazinun. Khazinun ni yang menjaga perbendaharaan Allah Ta'ala. Iaitu Ridwan, penjaga syurga. Yang ke-10, Malik atau Zabaniyah, penjaga neraka. Penjaga neraka ni sepanjang penciptaan dia, sekali je dia senyum. Bila dia senyum, semasa Nabi pergi tengok neraka, tu pun ketak. Nabi pergi tengok neraka tu, dia tak kenal ni siapa ni, malaikat Jibril. Jibril tanya malaikat Zabaniyah, kenal tak siapa ni? Muka ketak, tak kenal. Inilah Muhammad. Dia pun senyum pun. Tak boleh nak buat senyum dia. Berbeza dengan Ridwan. Senyum je. Manis wajahnya.
Malik Ridwan, syurga ni. Itulah. Nama-nama dan tugas kita kena tahu. Ya. Semoga kita semua menjadi ahli syurga insya-Allah. Habis kat ni insya-Allah kita sambung al-kutub. Kutub ni kitab-kitab Allah Taala. Ada soalan online. Tapi soalan netizen ni umum, bukan berkaitan bab itu saja. Malah pemilihan untuk memilih ketua kampung, penghulu, mengisi surau, masjid dan lain-lain. So soalan pertama dia, berdasarkan situasi yang ditawarkan, bagaimana caranya kita nak pilih pemimpin tersebut seperti mana yang digariskan oleh Islam. Keduanya, bagaimana halnya yakni kita rasa hukumnya, adakah kita berdosa jika kita tidak keluar mengundi disebabkan di antara kita keliru dengan siapa kita nak pilih, calon A ke calon B, kalau saya dia duduk rumah je. Yang ketiga, bagaimana caranya bagi orang Islam nak pilih pemimpin ataupun presiden negara bukan Islam di negara bukan Islam, contohnya di Amerika, UK. Allah. Sebab pemimpin yang berada di sana adalah bukan Islam. Maknanya jadi warga negara di sana. Itu soalan. Semoga Ustaz dapat menjawab dan beri pencerahan secara ringkas tapi padat. Dia ada 3 bentuk soalan tu. Pertama, kalau kita memilih ketua kampung. Mana pilih ketua kampung ni satu orang yang paling lama dalam kampung tersebut. Mana dia tu orang yang senior. Lagi pula dia tu dia senior dan dia ni orang yang beriman, ada ilmu. Kalau dia tak berilmu pun dia lama, dia ada hubungan dengan orang yang berilmu, maka dia tu layak untuk dipilih. Betul lah ada ciri-ciri dia tu. Mana dia orang yang senior, orang ada ilmu dan orang yang orang kata yang prihatinlah dengan ada dia ambil tahu hal-hal dalam kampung tu. Dia tahu setiap curug kampung tu dia tahu belaka. Sampai ke kambing pun kenal ni kambing siapa. Ni lembu siapa. Dia tahu semua ni. Tu memang boleh jadi ketua. Kalau dia tak ada ilmu, mana dia dengan siapa dia banyak. Kalau dia jenis kaki surau, memang layaklah. Jadi ketua. Dan dia tu orang yang bila ada ilmu tu dia bila duduk surau tu mudah-mudahan ada ilmu lah dari segi akhlaknya. Itu kena pilih. Dia betul hati-hati nak jadi pemimpin ni. Dia orang yang senior dan dia tu di kalangan orang yang dihormati, disegani oleh dalam masyarakat. Dia boleh jadi ketua. Dan yang soalan yang kedua tentang berdosa ke tidak tak keluar mengundi. Sebab tak tahu nak pilih mana satu. Jadi dalam sistem kita duduk di Malaysia ni, keluar mengundi itu adalah satu kerja memilih pemimpin. Sistem kita terpaksa kena mengundi sebab nak pilih pemimpin. Jadi nak pilih yang mana satu, pilih yang nak kata semua betul-betul baik tak juga. Sebab kita ni ada kekurangan belaka. Cari yang mana lebih baik sikit daripada yang satu lagi. Dalam banyak-banyak contoh kalau ada 3, mana yang lebih baik. Dan seperti mana sebut awal-awal tadi, gabungan mana yang agak lebih baik. Tu mengikut pemerhatian kita lah. Gabungan mana kalau kita berdasarkan pada daripada ustazah yang kita ambil ilmu banyak kan, kita pernah bersama dengan dia, Ustazah Asmat dia kata, pilih gabungan yang dalamnya ramai ulama. Yang mana kita duduk boleh bezalah dua tu. Memang dua-dua ni ada salah, ada silap semua, tapi mana yang kurang silap dia. Pilih yang tu. Kemudian yang di tempat luar negara macam Amerika, kita nak pilih memang bukan Islam.
Pilih yang mana mereka ni tidak ekstrim terhadap Islam. Dia ni belum melembut dengan Islam. Dia bukan Islam tapi dia agak lemah lembut. Dia beri kebebasan orang Islam untuk nak buat amal ibadat. Yang tu boleh dipilih. Walaupun dia bukan Islam. Itulah cara dia. Kalau dia menentang Islam, yang ni kita tak boleh beri sokongan. Mana kita perlu untuk nak buat satu pilihan kepada kita. Kita tak boleh buat tak tahu. Kita tak boleh buat tak tahu. Kita kena tunaikan hak kita. Sebab kita selagi kita duduk di negara, kita ada IC, kita ada pasport, kita yang menentukan kerajaan tu. Kita tak boleh, ikutlah pasport siapa pun serupa je. Bila berlaku masalah, tentang pasport kita dengan IC kita, kita akan menyalahkan orang lain lah. Sedangkan benda tu berpunca daripada kita. Tapi kalau kita pergi undi, mungkin dengan satu undi tu berjaya kita memilih orang yang lebih baik. Ya, asalnya harus. Semua ni harus. Semuanya harus. Dia harus. Dia berdosa atau tidak ni kalau benda tu dia jadi perkara yang dibuat oleh golongan tu membawa kepada dosa, jadi dosa. Contohlah gabungan ni dia membuat suatu benda yang menyebabkan Islam tu jadi tergugat. Punca kita undi, dia menang, Islam jadi tergugat. Itu jadi dosa. Kita yang berdosa. Sebab kita bagi kat dia. Tapi kalau kita undi, sebab kita undi dia, Islam jadi naik. Judi diharamkan, maksiat dikurangkan. Bukan tak ada langsung, maksiat dikurangkan. Situ kita dapat pahala. Sorang kita dah. Sebab itulah penting. Gabungan ni, dia membawa dasar yang macam mana. Dasar yang macam mana yang dibawa. Sebab kita tengok, dua-dua ni Islam belaka ni. Ni pun nak bawa Islam, yang ni pun nak bawa Islam. Tengok pada dasar dia. Dasar yang dia bawa dalam gabungan dia tu, dasar mana yang dia terima. Kalau dasar yang menguntungkan agama dan bangsa, boleh kita beri. Tapi kalau dasar yang tak menguntungkan agama dan bangsa, itu kena fikir. Kita tak nak jadi seperti negara jiran kita. Tak? Negara kita. Islam jadi hanya sekadar nama je. Tengok Islam. Sebab itulah orang-orang jiran kita tu minta supaya kita jaga perlembagaan ni. Angkat agama ni, angkat setinggi-tingginya, perjuangkan agama ni. Jangan jadi hanya sekadar nama sahaja. Ya, betul. Sebab mereka, dia ada agenda. Bukan duk saya saja duk dalam tu. Bukan duk senyap, tak apalah orang dah suka duk senyap. Dia ada agenda dia. Kita orang Islam, agenda kita ialah bangsa dan agama. Betullah kena fikir dua betul benda tu. Tanah kita sini. Takkan kita nak beri orang lain sehingga kan dia kata orang Melayu pun pendatang. Mana lagi tanah Melayu? Mana lagi? Kau duk Hawaii kita semua ni. Betullah kena bertahan. Nabi pun dah sebut dalam bab pemerintahan Nabi pun dah sebut sewaktu nak memilih pemimpin selepas kewafatan, sebelum tu Nabi dah bagi tahu al-a'immatu min Quraisy. Kepimpinan adalah daripada kaum Quraisy. Siapa kaum Quraisy ni? Kaum yang paling majoriti di Mekah dan Madinah. Kalau kita sini siapa majoriti? Itulah panggil qiyas daripada hadis Nabi itu, istimbak daripada hadis. A'immatu min Quraisy. Kalau orang tu menafikan semua boleh, Melayu boleh, bukan Melayu pun boleh.
Boleh. Kena ambil orang Melayu. Bukan kata ambil Melayu menafikan orang lain. Tidak. Dan di Madinah tu macam-macam kaum. Nabi sebut a'immatu min Quraisy. Maka para sahabat bila Nabi kata gitu tak berani nak ambil orang daripada Madinah. Abu Bakar daripada Quraisy, Umar Quraisy, Osman Quraisy, Ali Quraisy, turun pada sahabat semua Quraisy. Sebab pegang majoriti ia akan menjadi ketua. Dan agama yang majoriti apa dia? Islam. Itu cara nak pilih kepimpinan kita. Dan disuruh fikir je, fikir dah. Fikir mana satu. Saya tak sebut pun. Tak. Tak sebut pun. Wallahualam, mudah-mudahan kita dapat maksud tersebut insya-Allah. Saya mari Sembang Dua pun macam Singapura. Datang Sembang Dua ni macam Singapura naik saya buat tu tak apa kan. Tak apalah. Yang penting gabungan mana yang kita pilih. Wallahualam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an muhitatan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulatan wa sa'adatan dar wa husnul khatimah wa taqwa rizqin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.